InsyaAllah. Sampai muka surat apa? Ada siapa yang tanda? Ada? Ya? Bab 3 baru. Seksa kubur ke? Bab baru. Baru mula 27 tamat. Okey. So masuk bab baru Sekejap nak share audio kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar. Amin. Ghadabil jabbar wa izzatu wa rizq. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su ya Allah. Bismillah ma sya'allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini setelah beberapa purnama dah beberapa purnama, lebih pada 3 purnama, betul? 3 ke 4 InsyaAllah hari ini berjumpa balik kita di kuliah maghrib. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di awal mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala, masih lagi panjang umur kita, masih lagi umur kita tidak di kambus, nyawa kita masih tadi kambus tubuh badan kita masih belum disimpan lagi, bahasa lembutnya, bahasa kasarnya belum ditanam lagi kita ni, betul? Allah tu kasar, tapi itulah hakikatnya yang kita tidak boleh elakkan, ya, yang berkait dengan bab hari ini, iaitu bab seksa kubur. Syukur kita dapat meneruskan kehidupan kita walaupun dengan dalam keadaan SOP baru, betul? Dulu saya nampak muslimah yang pakai niqab, hari ini ramai-ramai muslimin dan muslimat
Kalau muslimah dulu kita panggil nikobis, betul. Kalau muslimin ni kita panggil apa? Tu hebatnya ujian Allah Ta'ala zaman sekarang yang tak pernah diceritakan oleh Tok Wan kita, Tok Ki kita, Tok guru-guru kita dulu pun tak pernah cerita keadaan yang berlaku, yang sedang berlaku di zaman sekarang. Tuan-tuan, itulah perancangan Allah Ta'ala, kita tidak ketahui. Lepas ni pun kita tak tahu macam mana. Ya, sekarang dia cuba hantar binatang kecil yang tak nampak. Betul? Makhluk kecil yang tak nampak. Maksudnya kena renung, itu satu peringatan yang amat dahsyat setakat inilah. Ya, sebelum ni belum, generasi-generasi dulu belum lagi dapat peringatan sebegini rupa. Yang kita hidup semakin lama semakin moden, semakin hampir-hampir nak terbang kita ni. Betul? Kita nak terbang dah sebenarnya. Tak pandai, tak lagi nak main kereta-kereta bawah tanah ni. Kereta-kereta latar lantai ni tak dah main. Kita dah mula nak start kereta, nak terbang ke atas. Ada tak ada sekarang? Ada. Teknologi drone, teknologi 4G, 5G, tak tahu macam mana lagi dia punya GG tu. Tapi Allah sayang kita, Allah stopkan perangai kelekaan kita, kelaroran kita ni, Allah berhentikan sebentar. Allah hantar makhluk kecil untuk mengantar satu lagi SOP yang amat hebat. Bukan kerajaan Malaysia punya, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Kelekaan, kelaronya kita. Tak kira di masjid ataupun di surau ataupun di Mekah ataupun di Madinah. Sampai kita tak ke Mekah, dah kursus habis tak boleh ke Mekah. Betul? Dah kursus dah, tapi tak ke Mekah. Tahun ni rakyat Malaysia yang pergi ke Mekah 3 orang je. Itu pun kebetulan berada di Arab Saudi. Bertuah dia. Tiga orang tu 3 beradik atau 3 beranak. Saya dengar cerita. Yang memang kebetulan di sana. Di Malaysia yang dah siap-siap dah berkursus daripada awal tahun itu, tak dapat ke sana lagi. Itulah hebatnya. Maksudnya kita fikir-fikirkan balik, mengapa Allah buat kita macam ni? Bukan Malaysia aja, satu dunia. Betul? Satu dunia tak boleh pergi. Bukan Malaysia, Singapura tak boleh pergi, Thailand pun tak boleh pergi, Indonesia yang ramai pun tak boleh pergi. Maksudnya kena renung kita ni. Allah cuba, tuan-tuan, kita test. Sekarang ni Allah suruh kita beringat balik. Beringat apa? Beringat dengan kitab Allah, beringat dengan pesanan Rasulullah SAW dan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan kita tak beringat. Tu tak boleh ke Mekah. Pasal apa? Perangai zaman sebelum ni, perangai tak sepatutnya berada di Mekah. Macam-macam perangai di depan Kaabah, macam-macam perangai orang di depan Raudah, macam-macam perangai di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Macam-macam perangai. Murka tak murka ya Allah Ta'ala? Murka. Allah tahan satu dunia tak ke Mekah tahun ni. Bukan saja-saja, tuan-tuan, Allah tahan kita bersalaman. Nak salam kawan pun bimbang. Betul? Allah tutup lagi muka. Tak bagi lagi main sembahyang berjemaah, saf yang rapat-rapat. Pasal apa? Dulu Tok Imam kata rapatkan saf, belagak kita nak cari yang kipas, yang cari yang ada aircon, nak cari yang ada kapet, nak cari yang tak ada batu. Betul? Allah, tu leka kita tak perasan tu. Allah tak bagi ke surau, tak bagi ke masjid. Berlaku tak? Berlaku. Dulu Tok Imam kata orang tu tak sembahyang Jumaat tu 3 kali, fasik. Betul? Orang yang dikatakan oleh Tok Imam tu mengata balik dengan Tok Imam. Tok Imam lagi teruk fasiknya. Pasal apa? Lebih pada 3 bulan tak sembahyang. Betul tak betul? Allah, man. Bukan Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, AJK, habis semua tak sembahyang. Bukan 3 kali. Berapa kali? Cuba kira. 15 kali. Allah. Tu guling-guling yang fasik kita kata dulu. Menggelakkan kita balik. Pasal apa? Jangan mengatur orang, jangan mengutuk orang tak ke masjid, tak ke surau. Akhirnya kita ramai-ramai tak ke masjid. Berlaku tak berlaku? Berlaku yang hebat.
Akhirnya tak terawih gitu. Dulu ada peluang terawih, bertenang di shopping complex, di uptown, di downtown. Malam 27, malam 23, dia siap pilih pergi uptown tu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29 dan malam hari raya. Tak balik-balik pukul 3 pagi, 4 pagi. Ada di uptown, downtown. Siap main bunga api. Akhirnya tahun ni tak boleh beli baju raya. Betul. Allah, dikurung. Tan Sri Muhyiddin kata kurung dalam rumah PKP 1 sampai PKP 4. Keluar balik PKP B. Sekarang PKP P. PM arahkan. Akhirnya habis, menurun C19. Bila menurun, diarahkan semua rakyat Malaysia boleh keluar PKP B dan PKP P. Keluar, terkejut Perdana Menteri, gemuk-gemuk belaka rakyat dia. Cukup makan tak? Cukup makan. Tak cukup, dihantar dengan NGO dan macam-macam. Hebat tak nikmat Allah Ta'ala bagi? Hebatnya nikmat orang Malaysia dapat. Kemudian masuk PKP P, Allah hantar durian malam-malam tuan-tuan. Nikmat tak? Nikmat sehebat-hebat nikmat. Tu kena-kena. Tapi terlupa. Rupa-rupanya dengan keadaan virus yang ketiga ni, Allah hantar hadiah yang paling hebat. Ada tak ada tuan-tuan? Hadiah dari Allah Ta'ala. Ada tak ada? Tak perasan ni. Ada tuan-tuan. Sejak kecil kita tak pernah tengok orang baca Quran, orang tadabbur Quran, orang terjemah Quran, orang tilawah Quran, orang tajwidkan Al-Quran 4 jam sehari. Ada ke tak ada? Ada. My Quran Time. Nampak? Itulah hadiah yang paling hebat Allah bagi dalam keadaan kritikal kan? Nak mengingatkan kita. Sebelum ni tak pernah sejarah berlaku. Betul? Yang ada pun berlaku tilawah Al-Quran antara bangsa setahun sekali. Adapun kebangsaan, adapun yang negeri. Tu. Itu je. Yang lain tak ada. Itu pun lagu sahaja. Betul tak betul? Hebat, tambah lagi nasyid. Tu. Sekarang Allah bagi hadiah yang hebat daripada PKP sampailah PKPP ni. Allah bagi satu hadiah, My Quran Time. Ada ke tak ada tuan-tuan tengok? Ada follow tak ada follow? Kalau tak follow tuan-tuan, dah 21 juta viewers, betul? Dengan cerita dah 21 juta. New York pun tengok, Canada pun tengok, Jerman pun tengok, Palembang pun tengok. Kita yang diceras ni kalau tak tengok salah satu portion, tak tengok cerita tu. Cerita yang menceritakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kalau kita meninggal dunia, agak-agak kita nak menjawab apa dengan Allah Ta'ala tuan-tuan? Apa kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Ni, cuba renung. Ayat My Quran Time tu, ayat apa tuan-tuan? Ayat Allah Ta'ala. Allah bagi petunjuk daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas 114 surah. Ditargetkan oleh Hijrah TV Hijrah 604 hari, betul? Sekarang dah masuk episod, hari ni masuk episod ke 46 7. Tu Al-Baqarah lagi. Al-Baqarah lagi. Diceritakan tu dalam Al-Baqarah, muka surat 30, muka surat 29, diceritakan preparation nak ke Mekah. Kalau tengok kursus kita, kalau tengok preparation kita nak pergi Mekah, tak sampai ke tahap 3 muka surat tu yang cerita sebelum ke Mekah apa yang sepatutnya kita buat di sini. Tu yang kadang-kadang ke Mekah bukan sekali, lebih pada sekali, betul? Bila balik tak ke mana tuan-tuan? Tak ke mana? Tak tahu mabrur ke tak mabrur, kita tak tahu. Kesan impak dari balik ke Mekah tu kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang terbawa perangai busuk hati, perangai hasad dengki, perangai keras hati, ego sampai ke hotel, sampai ke depan Kaabah, sampai depan Raudah, sampai depan Hajaratul Aswad tu pun berebut, menendang orang macam-macam. Hilang bab preparation, tak ada. Itu yang tak jadi apa. Tu bab ke Mekah umrah saja. Tak kira lah mutawif ke apa, kena tengok surah tu, kata Ustaz Fazrul. Tu jangan. Tu satu. Perangai Yahudi diceritakan juga.
Yahudi cerita tu daripada muka surat 1 sampai ayat yang setengah, daripada 28 ayat, 6 ayat diceritakan perangai hebatnya Yahudi daripada zaman Nabi Musa, Nabi Isa sampailah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya perangai Yahudi. Tu kalau kita ni Yahudi tu siap lempar tu lempar. Nabi Musa dapat kitab dilemparnya. Nabi Isa dapat kitab dilemparnya belakang. Bukan baca, dilemparnya. Sampai zaman Rasulullah pun dia lemparkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia menafikan. Lagipun Nabi itu bukan keturunan Bani Israel. Kita lah kalau buat perangai juga dah diterpampangkan Allah Ta'ala depan TV, depan internet. Pukul 12 sekali, betul? Pukul 5 sekali. Diulang lagi pukul 10. Kemudian besok pukul 6 pagi ulang lagi. Orang siap buat nota lagi, detail apa yang terkeluar daripada mulut Ustaz Tirmizi, Ustaz Fazrul, semua tertulis dalam nota-nota. Siap buat grup lagi. Macam mana tuan-tuan? Tu susah Ustaz, pukul 12 kerja, betul? Tak sempat. Pukul 5 tengah buat kereta Ustaz nak bawa balik rumah, jam. Pukul apa? Pukul 10 Ustaz, baru 5 minit tengok, lelap Ustaz. Tu. Habis pukul apa? Pukul 6 besok nak pergi Panjskat balik Ustaz. Bila tuan? Ada tak ulangan? Ada tak rakaman? Ada di YouTube, di Instagram, di Facebook. Semua ada tuan. Jangan kita buat macam perangai Yahudi. Dah dapat ayat Allah Ta'ala, kita buang, kita lempar, bukan ke depan, ke belakang terus. Jangan besok kita pula yang kena lempar. Boleh tuan-tuan? Tolonglah follow lah. Bab tu satu hadiah yang paling hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari tu guru satu-satu, nak cari mengadap-adap pun susah, betul? Dengan SOP, dengan pakai niqab ni macam-macam. Allah tuan-tuan, teruk tuan-tuan. Ni ada depan TV, tak payah pakai ni besok jadi ikon ni. Besok ni jadi ikon, tahu ikon? Besok kalau umur kita sampai umur 20, 40, sekarang 20, betul? Katalah panjang umur kita sampai 20, 40. Cucu kita tanya, "Atuk, kenal tak ni?" Mestilah kenal. Ini 20 punya. Betul tak betul? Allah tuan-tuan, nak diingatkan dia. Tahun 2020, ikon yang hebat ini dia. Orang akan ingat, semua orang pakai, betul? Allah tuan-tuan, itu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada kitab ya. Minta maaf ambil masa. Tu mukadimah dah lama tak bercakap ya. Dah lama asyik online tak ada depan orang. Pening tuan, kuliah online ni pening. Yang ada siapa? Orang rumah dah surrender dah hafal skrip kita, dia kata. Tak payahlah orang nak cerita-cerita. Dia siap pergi dapur belakang. Masak nasi, dia boleh tolong sharekan dia punya location, tolong sharekan kuliah. Dia dah hafal. Nasib baik anak saya tak ada. Anak ada ke Turki. Tolong doakan tuan, 3 orang. Tak balik, masih PKP lagi, masih tengah pulun kitab. Nak habiskan kitab dalam masa 3 tahun ataupun 2 tahun setengah. Mohon, Quran dah habis. 3 tempat berlainan masih lagi PKP. 224,000 Turki sekarang kes dia. Tapi dah kiot 217,000. Tu tolong doakan tuan-tuan. Tu. Kalau anak saya di sini malu saya nak ceramah pasal apa? Dia dah hafal skrip saya. Kitab ni daripada kecil dia follow sampailah dia pergi Turki. Dia dah hafal. Ayah, muka surat apa? Dia tahu dah. Saya tak boleh terdaya. Tu yang duduk belakang dia je saya. Tu kata tu cerita tuan. Budak kalau kita hadapkan dengan kitab, apa lagi Quran, dia tetap akan hafal. Tu pentingnya mengaji ni daripada waktu muda. Ni balik pada kitab, tengok bab nombor 3, seksa kubur dan dahsyatnya. Ada tak seksa kubur? Ada tuan-tuan. Kalau tak, kenapa dia tulis ni? Memang ada macam-macam cerita dalam kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Nabi SAW keluar menghantar jenazah seorang sahabat Ansar. Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan dalam lahat, Nabi SAW duduk dan kami duduk di sekitarnya, diam menundukkan kepala bagaikan ada burung di atas kepala kami. Sedang Nabi SAW mengkorek-korek dengan dahan yang di tangannya. Kemudian ia mengangkat kepala sambil bersabda,
berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur 2 atau 3 kali diulang. Rasulullah SAW bersabda. Tu ya. Nabi waktu menghantar jenazah seorang sahabat Ansar, duduk di tepi kubur, termenung sekejap, diam. Rupanya tak dapat wahyu. Sekejap dia terdiam, termenung dia. Rupanya ada wahyu nak sampai. Malaikat turun sampaikan wahyu. Apa dia kata? Ya, senyap semua sahabat-sahabat. Nabi pegang satu kayu, dahan kayu, kemudian dia mengangkat kepala, lalu dia bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur 2 atau 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW. Nampak tuan-tuan? Ya, bukan saya cakap, ada dalam kitab. Nabi dah bagi tahu dah dalilnya, memang ada siksa kubur. Jangan kita rasa mati selesai masalah. Betul, selesai masalah apa? Selesai masalah penyakit. Kalau dia hidup, dia masih lagi penyakit kencing manis, darah tinggi, stroke, jantung, semput, asma, bronkitis, macam-macam. Bila masuk dalam liang lahat, mati tak dia? Mati. Ada tak yang di dalam liang lahat tu ada lagi penyakit? Tak ada. Senyap sesenyap-senyapnya. Senyap, sepi. Tak percaya, lepas isyak nanti pergi ke kubur, tengok ada tak dengar orang semput, orang menahan kesakitan, orang menahan, ada orang buat dialisis. Ada tak ada? Tak ada. Selesai masalah penyakit. Itu salah satu ubat penyakit ialah mati. Sebab tu kena siapkan diri. Ni Allah bagi peluang kita bila hidup sampai hari ni, dan panjang umur kita. Mohon pada Allah Ta'ala biar panjang sampai hari raya Aidil Adha. Kalau boleh sampai 10, 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Cari jalan tuan-tuan, biar kita panjang umur. Kalau panjang umur, dapatlah kita raya kurban. Boleh buat kurban. Sini ada buat kurban? Ada? Tak ada? Tak berani? Tak terdaya? SOP kuat? Tak apa. Siapa yang nak buat, boleh melalui saya. Ada Mak Tafiz Turki tu tengah mencari bagian. Satu bagian 700. Boleh melalui saya. Saya sampaikan pada Mak Tafiz anak saya tu. Dia perlukan. Tahun lepas dia buat 150 ekor. Tak main 10 ekor kan? 150 ekor. Mak bapak dengan guru-guru, ustaz-ustaz, semua cawangan, ada lebih daripada 10 cawangan. Kumpulkan daging itu untuk disuplaikan ke semua cawangan tahfiz. Dia tak benarkan daging dari luar untuk dimakan budak-budak tahfiz. Dia nak daging yang disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia strategi. Siapa yang nak, minat, boleh melalui saya. Satu bagian 700. Boleh, entah ya? Kalau tak dapat peluang berkorban di surau lah. Pasal Mak Tafiz diikut SOP betul-betul nak uruskan korban. Tu ya. Balik pada kita tadi, maknanya perlindungan kita di alam kubur. Tu satu-satunya berkorban. Panjang umur kita. Ni ada peluang, ini bulan Zulhijjah dah masuk, betul. Tapi yang selalu dipesankan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kena dah pergi dah ya. Dia dah pergi ya. Bila dia pergi? 7 Ramadan, malam Jumaat, 12:30 malam. Hebat tak mati dia? Terlalu hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berhenti tuan, dengan 2 buah pinggang yang tak fungsi lagi, masih lagi nak meneruskan dakwah. Tak berhenti dia. Bukan pasal apa, dia nak mati dalam keadaan terus menyampaikan ayat-ayat Rasulullah SAW. Nabi dah pesan. Seminggu sebelum dia meninggal, 2 minggu, seminggu, ada saya telefon. Dia cakap, jangan berhenti. Anda sudah campur masuk dalam track ni, jangan patah balik. Apa nak jadi, jadi. Tu Tok Guru dah pesan. Kita nak cakap apa tuan-tuan? Nak patah balik? Boleh, kalau ikut boleh, di rumah ke? Relax kat rumah. Tak. Kalau kita dah mengaji, tak boleh buat apa dah. Satu ayat kata Nabi dah pesan, satu ayat kena sampaikan juga. Walaupun satu ayat. Ni apa lagi dengan kitab, kena sampaikan. Tu pesanan dari Tuan Guru. Sebab tu bila mati, dia mati yang hebat tuan-tuan. Ya.
Antaranya kita ni diceritakan dengan keadaan semasa yang kritikal ni, kita dah tak ada cara lain tuan-tuan dibimbangi. Lepas virus C19 ni, kita tak tahu apa akan berlaku. Tahu tak tahu? Tak tahu. Tak tahu tuan-tuan. Yang ni berlaku ni pun tak pernah ceritakan orang. Orang dulu tak tahu. Baca hadis 40 pun tak dengar. Betul? Ada cerita Toyota apa? COVID-19. Ada tak dalam hadis 40? Tak ada. Tak diceritakan. Ni kita tak tahu the next coming soon. Kita tahu tak? Tak tahu. Apa yang Allah nak buat? Sebab tu kata Tokku Pasir Gudang, Ustaz Esa Deraman, salah satu cari jalan drastik emergency nak mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala tuan-tuan, ialah malam-malam waktu kita nak tidur ni, cari jalan nak tidur tu pun ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bangun tidur tu pun kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tak caranya? Ada. Tuan Guru Ismail kamu dah ajar lah. Nak tidur tu dengan wuduk. Jangan terus-terus tidur tuan-tuan. Nak tidur tu dengan wuduk. Bila dah ada wuduk, apa kita buat sebelum tidur? Kita solat sunat, taubat, solat sunat, wuduk. Bukan 10, 2 je. Nampak? Dipesankan ni, Tuan Guru Ismail kamu, saya catatkan. Nak tidur tu. Kemudian duduk sebentar, ambil Quran. Tengok My Quran Time cerita lain, betul? Kita punya time dengan Quran macam mana? My Quran Time dengan TV, betul? Kita dengan Quran kita macam mana? Akan ditunjuk tak besok dalam liang lahat? Akan disoal tak kitab Allah Ta'ala tu? Akan disoal. Diangkat kitab tu, ditunjuk kat kita. Kenal tak kitab ni? Allah Tuhan. Kalau tak mengaji, apa kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Tu. Ya, nak tidur tu dengan Quran. Paling ringkas pun Al-Kahfi, tak panjang pun kita baca yang awal 10, yang akhir 10. Yang akhir tu untuk jadi alarm kita bangun pagi besok. Niat, aku nak bangun ya Allah, aku nak bangun nak menghadap Engkau pukul 10, pukul 5 pagi, pukul 4 pagi. Minta pada Allah Ta'ala. Ni dah nak umur-umur macam ni, apa lagi nak buat tuan-tuan? Cari jalan nak merintih pada Allah Ta'ala. Tu. Nak tidur, zikir. Bukan zikir waktu lepas sembahyang je. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali. Bukan. Itu biasa. Nak tidur pun kata Datuk Ismail Gamus, nak tidur pun duduk sebentar, kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Syaratnya duduk. Jangan baring. Baring boleh buat tak? Boleh, tapi tak habis 33. Berapa? 3 je. Betul tak betul? 3 je. Subhanallah, subhanallah, jadi 2. Innalillah. Tidur kan kita. Sama dengan Al-Mulk. Boleh tak baca sambil baring? Boleh. Tapi tak habis. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakal aja. Apa jadi? Lelap tuan-tuan. Mata ni hebat tuan-tuan. Makan kenyang, minum banyak, ya. Semua pulun. Akhirnya bila tidur, letak je kepala, habis. Syaratnya kita wuduk, kita duduk. Boleh tuan-tuan? Ni saya sampaikan yang Tuan Guru Datuk Ismail. Kita buat. Tak banyak, sikit kita buat. Tak terdaya baca 3 kul. Boleh tak 3 kul? Bukan kul. Ya. Kul Allah, Al-Falaq, An-Nas. Tu. Panjang Ustaz 3 tu. Boleh tak yang pendek? Ada lagi yang pendek? Ada? Surah apa? Yasin. 1 ayat cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, sadaqallahul azim. Panjang juga dia kata. Ada lagi pendek tu Ustaz. Surah apa? 1 huruf je. Nun, sadaqallahul azim. Dahsyat tuan-tuan. Apa pahala? Dapat. Kalau ada wuduk, dia dapat 25 markah. Kalau dibaca dalam sembahyang, dapat 50 markah. Tu, 1 huruf je. Tu. Tapi melampaulah. Mentedarah punya hebat. Tu mentedarah. Makan nasi hebat, makan mi hebat, tapi baca Quran 1 huruf. Melampau tuan-tuan. Betul? Cari dah jalan. Dalam kitab ni tulis, kita akan baca. Orang yang tahu tajwid, orang yang tahu tafsir, orang yang hafal Quran satu hari baca Quran bawah pada 100 ayat, dia zalim. Salah satu kezaliman, bukan dengan orang lain, dengan diri dia sendiri, dia lakukan kezaliman. Waktu bila dia terasa, waktu dia dimacampakkan dalam
kubur besok ataupun dalam neraka, dia mengaku dengan Allah, ya Allah aku zalim, ya Allah aku ada peluang mengaji Quran, aku tak baca Quran tu. Ada peluang dengan live di TV Hijrah, tak baca juga, ya Allah. Walau kita boleh follow tak Ustaz Tirmizi, boleh follow tak? Boleh follow, dia si ajar tajwid, bukan tajwid, adab dengan Quran tu dia ajar. Kita kadang-kadang hilang bang adab dengan Quran, hilang. Quran dia terlantai, Quran macam-macam perangai tuan. Tu tahfiz ni antara yang menarik dalam tahfiz Turki Sulaimaniyah ni, yang mula-mula diajarnya bukan hafal Quran, bukan tajwid Quran. Yang mula-mula diajarnya adab akhlak dengan Al-Quran. 3-4 bulan diajar betul. Pasal kadang-kadang budak hafiz Al-Quran ni kadang-kadang betul dia hafal Quran, tapi adab akhlak, bila adab akhlak dengan Quran tak ada, apalagi dengan orang lain, apalagi dengan orang tua, apalagi di kawasan orang ramai, hilang. Malu kita, padahal dada dia penuh dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ni pesan, siapa yang hantar anak-anak tu tolong tengok sikit bab adab dengan akhlak dengan Quran. Sampai pukul apa ni? Boleh? Sampai pukul apa? Boleh? Lagi berapa minit? 4 minit lebih. Azan pukul 8.4 sekarang 3.7. Okey, insyaAllah kena ikut SOP. Tak boleh nanti tak boleh ceramah lagi ni. Payah. Ni kawasan Selangor kan. Selangor hebat. Tu yang main. Tak macam Negeri Sembilan lain. Boleh minum lagi. Tu Negeri Sembilan lain. Tu orang perempuan tak boleh lagi sekarang. Tak boleh. Tu Negeri Sembilan dah boleh dah. Wilayah pun rasa dah boleh. Wanita. Tu balik pada bab ni, dipinta oleh Rasulullah SAW, berlindunglah kamu kepada Allah dari seksa kubur dan 2-3 kali diulang. Bab tu persiapan bab kubur kita kena ada siap. Bab tu orang yang hebat ni orang yang sejahtera hati dia. Nak masuk ke kubur ni dia ada sejahtera. Dicatatkan sini ada dalam lebih kurang 9 ataupun 10 bab. Orang Islam, orang Muslim, orang mukmin yang hatinya sejahtera. Yang pertama ni tambahan nota. Yang pertama nak masuk kubur ni orang sejahtera ni dia seronok. Dalam kitab ni tulis kan. Dalam kitab ni akhir kitab nanti kita akan jumpa satu zikir, satu doa yang saya kalau sampai dalam hujung kitab ni, satu doa dan zikir yang kita ni biar seronok nak mati. Saya dah dapatlah pada tu semua kamu. Tapi kita syaratnya kena habis kitab ni dulu, baru boleh nak seronok dengan bab mati. Ada zikir ni kita akan belajar insya-Allah akan datang. Ni tanda sejahtera ada 10 kalau tidak ni. Saya tambah nota untuk ke kubur ni. Orang sejahtera ni, orang yang sejahtera ni yang pertama tidak rakus dengan bab dunia. Tidak rakus dengan bab dunia. Nampak? Bab dunia ni bertenang, ambil sambil berjalan saja. Jangan kita terlampau rakus. Bila terlampau rakus, Allah uji kita macam-macam. Yang kedua, tidak bab ibadah dia tangkas. Dia tidak tangguh. Bila bab ibadah ni dia tidak tangguh. Ada peluang beribadat. Sebab tu ada sembahyang sunat, jangan lepas peluang. Ba'diyah, qabliyah, duha, malam, lepas Jumaat, lepas maghrib, semua kita buat. Cari jalan tuan-tuan. Yang ketiga, sedikit bercakap. Sedikit bercakap bila perlu. Tu kita di training bulan puasa betul. Ni tuan-tuan, Zulhijjah boleh puasa tak? Ada tak puasa? Ada tuan. Zulhijjah ni boleh hebat. 1 Zulhijjah sampai bila? 9, jangan 10. 10 dah raya dah. Ni 9 aja. Tapi yang paling hebat 9 tu hebat. Kalau tak dapat 1 hingga 9, kita buat yang 9. Pasal apa? Tahun ni tak pergi Mekah, betul? Tak boleh angkat tangan di padang Arafah. Tapi kita boleh dapat pahala orang yang sama di padang Arafah. Apa kita buat? Puasa sunat hari Arafah. Tolong tuan, catatkan. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kalau dah mengaji dengan dia, anak murid tak buat juga akhir 9 Zulhijjah tu, tak mengaji, dia panggil apa? Anak murid koman. Nampak? Orang tu macam mana?
Dah mengaji, dah tahu, tak buat juga. Susah ustaz, besok raya. Betul raya, betul? Memanglah raya. Apa masalahnya? Besok raya, lemang ustaz, ketupat, rendang. Besoklah makan. Ataupun maghrib tu dah boleh makan. Betul? Allah, tuan-tuan. Dahsyatnya kita nikmat, tuan-tuan. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Apa salahnya cari pahala sebanyak yang mungkin ni di saat-saat yang kritikal? Boleh, tuan-tuan? Besok pun dah boleh mula. Sepatutnya mula 1 Zulhijjah, betul? Kita buat. Jangan tangguh, tuan-tuan. Masa terus berjalan. Seorang-seorang pergi. Kita ni dipanggil Tuan Guru Ismail Kamus bakal jenazah. Betul? Kita ni calon-calon jenazah. Tak payah kempen, tak payah nak apa. Memang tak terkecuali kita. Tu orang calon pilihan raya kena kempen, betul? Calon jenazah tak payah, pasti dapat. Yang ketiga, yang keempat solat pada waktu. Ni, orang sejahtera ni solat dia tak boleh miss. Mesti cukup time dia datang. Setengah jam dah sampai dah. Tu hebat. Yang sejahtera yang seterusnya, yang kelima, bersahabat dengan orang-orang salihin. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, jangan lekang 7 hari. Jangan kita tak berjumpa orang soleh ni 7 hari. Kalau lebih pada 7 hari, dibimbangi hati kita ke tempat lain. 7 hari pesan. Tak dapat Tok Guru, Tok Imam. Tak dapat Tok Imam, Tok Bilal. Tak dapat Tok Bilal, Tok Siap. Tak dapat Tok Siap, cari orang yang tergantung-gantung hati dia di dalam masjid ataupun surau. Tu boleh, tuan-tuan? Tu dipesan bukan saya, Tuan Guru, kita sampaikan aja. Yang kelima, yang keenam, bertawaduk, rendah diri, tidak sombong. Tu salah satu bab takwa. Saya ulang semalamnya. Takwa tu apa? Ustaz Somad kata takwa tu ta qaf waw ya. Tawaduk. Malu dengan Allah Taala. Tunduk dengan Allah Taala, bukan manusia, dengan Allah Taala dulu. Tawaduk gitu. Qaf qanaah, cukup apa yang ada. Syukur. Dulu surau ni tak macam ni, betul? Berbeza kan? Tengok kan, kita sujud beralih dahi, betul? Tengok kapet. Allah, tuan-tuan, punya mewah kita. Dalam kapet aircon, betul? Boleh pakai coat, boleh pakai blazer. Kalau nak tidur pakai comforter, lena kita. Nampak mewahnya kita. Tiang berkilat. Nampak tiang saja berkilat. Nampak? Tu macam mana? Kena ada bab qanaah, cukup apa yang ada. Bersyukur apa yang ada. Qanaah, wara'. Wara' apa? Takut pada yang haram. Tu Allah tunjuk orang kena tangkap SPRM, betul? Tu bimbang. Jangan tengok orang tu. Tu nak tunjuk kita jangan ambil yang haram. Hati-hati. Bukan SPRM yang tangkap. Allah tengok kita. Hujung sekali ya hakul yakin, ainul yakin. Yakin balasan Allah Ta'ala. Tu takwa. Takat turut malam ni. Boleh? InsyaAllah mudah-mudahan pengisian malam ni kita bawa pada bab seksa kubur dan dahsyatnya memang ada. Kita siap-siapkanlah diri dan jangan lupa time kita dengan Al-Quran. Tu salah satu yang memandu kita dunia dan di akhirat. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya, kelemahan saya, kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهي جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قريبنا وأن الشر بنا وأخذها ودنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.